Okey, so apa dia end game berbisnes tuan-puan Okey, tuan-puan, bila kita berbisnes pada waktu mula, pada waktu mula, especially dropship atau agent kita mungkin kerja part time Kita bisnes part time, maknanya kita masih lagi belum belum full time. Full time tu maknanya masih lagi separuh. Sebab kita takut nak ambil risiko. Dan waktu ini adalah waktu kita membahagikan kita masa kita untuk bekerja dengan orang lain dan kemudian kita berniaga secara part time. Okey, dan kita membahagikan masa kita kepada kedua-dua tempat Jadi agak sukar lah. Ada yang berjaya untuk mencapai income yang cepat juga bila buat bisnes dengan secara part time ni, tak dinafikan tuan-puan. Okey, kemudian kita ada juga self-employed. Selepas itu mungkin tuan-puan dah menghasilkan jualan yang kencang di dalam bila buat agent ke. Okey, dan tuan-puan nak nak buat bisnes sendiri. Okey, bisnes sendiri katanya. Okey, tuan-puan, mungkin pada antara kita mungkin juga ada yang salah faham. Okey, sebenarnya kita bisnes sendiri, kita belum lagi buat bisnes sebenarnya. Itu dalam namanya dipanggil self-employed, bekerja sendiri tuan-puan Okey, tidak ada apa yang dimalukan. Sebab apa? Doktor dengan lawyer pun bersama macam kita juga tuan-puan sebab kita masih lagi bekerja sendiri. Doktor pun sama, bila dia buka klinik dia sendiri, mereka perlu juga bekerja. Maknanya self-employed ni apa maksudnya tuan-puan Maksudnya, boleh ke tuan-puan tanya dengan diri tuan-puan, kalau tuan-puan tak buat apa-apa selama sebulan dalam bisnes tuan-puan. Maknanya tuan-puan tak payah pergi kerja, tak payah pergi buka kedai, pergilah bercuti selama sebulan. Boleh ke? Sekiranya boleh, bermakna tuan dah ada bisnes. Tetapi kalau sekiranya belum boleh, kan maknanya tuan masih lagi dalam bisnes dan tuan masih lagi bekerja sendiri untuk bisnes tuan-tuan. Sekiranya berlaku sakit, okey, apa ke, kenduri kahwin ke, kan, tuan-puan tak boleh nak tinggalkan kerja tuan-puan. Itu dia. Okay, macam kalau kita kerja freelance, okey, kalau kita kerja buat designer sendiri, okey, video production sendiri, kan, coaching sendiri, kan, itu dia self-employed. Tetapi kalau tuan ada side income lain ke, lain revenue ke, itu lain cerita lah. Okey, sebab apa? Di waktu ini masa kita memang bagi betul-betul dekat kita punya business. Okey, di waktu self-employed. Okey, di peringkat self-employed, so kemungkinan besar bila tuan-puan dah tengok video ni, okey, live ni yang saya nak kata, mungkin tuan dah buka minda sikit, tuan mungkin nak pergi jadi business owner. Bila tuan business owner ni, tuan-puan sebenarnya leverage, okey? Leverage dengan masa, kemahiran orang lain, knowledge orang lain. Maknanya tuan ada team seorang diri. Okey, maknanya mereka ni akan membantu perniagaan tuan-puan. Okey, di mana kat sinilah waktu kita menyediakan sistem. Sistem, okey, sistem apa tuan-puan? Saya panggil masa mudahnya sistem buat duit. Kita nak bina mesin buat duit tuan-puan. Mesin buat duit. Okey. Sebab apa? Sebab kita akan sampai waktu masa kita akan sakit. Akan sampai waktu masa kita nak bersama dengan keluarga kita. Itu yang pendapat saya lah. Saya tak tahu tuan-puan punya pendapat lah. Mungkin tuan-puan rasa nak makan cukup-cukup lah dengan apa yang aku ada ni. Macam tu kan. Tak apa, terpulang pada tuan-puan. Tapi macam saya kata tadi lah, kan, bisnes ni bukan perkara yang mudah. Apa yang kita hasil hari ni bukannya selamanya ada. Jadi kita kena, kalau bolehnya kena ada sistem lah. InsyaAllah tuan-puan Okey. Dan seterusnya, di peringkat seterusnya, kita sebelumnya, ini pandangan saya juga, dan saya tengok juga yang lain pun hampir sama, yang mereka yang berjaya, dia nak menjadi seorang pelabur. Pelabur ni tuan-puan di mana dia dah ada mesin duit dia sendiri, iaitu company dia sendiri, okey, yang menjana pendapatan. Okey. Kemudian dia nak nak venture ataupun nak mencari peluang lain dengan melabur di tempat lain. Sebagai contoh, melabur di hartanah ke, melabur dalam bisnes orang lain ke, melabur dalam sistem lain ke. Itu adalah dia punya peringkat yang terakhir lah. Okey, di mana di peringkat terakhir iaitu menjadi pelabur yang ada aset. Dia tuan-puan So, apa endgame berbisnes? Macam saya kata tadi, endgame berbisnes, kalau tuan-puan tengok, apabila di peringkat business owner ni tuan-puan, business bersistem, okey, kita ada report card. Okey, tuan-puan, sebelum tu kita kena tahu juga, walaupun kita tak ada business pun, kita mesti ada report card. Okey, yang ni pun saya belajar juga waktu dulu, dan saya juga masih lagi belajar. Iaitu report card business. Okey, kejap saya tuan-puan Okey, sebelum kita ada report card business, kita kena report card diri kita, iaitu financial health kita dia. Kejap tuan-puan.
Okey, kalau tuan-puan tengok ya. Kalau kita di waktu dulu tuan-puan saya waktu dulu di mana saya tak tahu, saya dapat duit gaji, kan? Masuk duit gaji dipanggil income, terus saya belanja. Habis duit tu tuan-puan ya. Kemudian saya ada lah pula kereta. Saya bayar pula duit kereta dulu. Dan kemudian saya ada lah kredit kad, saya bayar pula duit kredit kad dulu. Semuanya keluar tuan-puan ya. Itu waktu peringkat survival tuan-puan ya. Sebab apa tuan-puan? Sebab di waktu sekolah dan peringkat universiti kita tidak didedahkan dengan orang kata tu teknik-teknik menguruskan keuangan. Sebab apa? Kita belajar tu untuk mengeluarkan potensi kita supaya kita dapat menguatkan ruang-ruang pekerjaan yang sedia ada. Okey, sebab itulah kita bila kita keluar universiti je kita terus nak belanja je terus. Seboleh je kita nak live up dengan expectation dengan kita punya kawan-kawan kan. Begitulah ya. Okey, ni berlaku pada diri saya dan mungkin orang lain juga, saya tak tahu. Allahu a'lam. Okey. Tapi mereka yang dah ada ilmu ni sangat bertuah lah. Okey. Pada mereka yang bina kelas pula, okey, ni kemungkinan besar M40 yang dia panggil ya. M40. Middle income 40%. Okey. Di mana okey dia dapat income, okey, dia bayar dulu duit kereta, dia bayar dulu duit kredit kad. Kemudian barulah dia keluar dekat duit dia punya, baru dia belanja pula. Dia punya kan. Ini middle income. Okey. Okey, di peringkat yang akhir adalah peringkat membina harta tuan-puan. Kaya. Kaya yang amek orang kata negeri kan. Kalau boleh lah kan. Kaya yang amek kata tu. Kan, di mana kita membina, kita dapat income, iaitu kita membina aset ya tuan-puan aset. Okey, kita membina aset. Iaitu peringkat tadi awal tadi kita tengok tadi. Ingat tuan-puan yang tingkat quadrant tadi? Apa endgame tadi? Tadi kan? Di waktu BNI ni adalah waktu kita membina aset tuan-puan membina aset untuk bisnes kita, membina aset untuk personal kita punya income personal, pendapatan kita tuan-puan. Jadi tuan-puan, bila kita buat dropship atau agent, kita kena letak matlamat tuan-puan. Matlamat akhir dia apa? Okey. So, matlamat dia adalah membina aset. Jadi report card ni tuan, report card dia saya panggil report card untuk diri kita. Di mana kalau kita financial health kita sendiri peribadi pun kita susah nak jaga, kan? Agak-agak di waktu bisnes macam mana tuan-puan? Iaitu sebab tu kita kena tahu ni tuan-puan Sebab apa? Bisnes pun perkara yang sama tuan-puan. Bisnes pun perkara yang sama di mana kita kena pandai mengatur kita punya keuangan tuan-puan Iaitu mengatur keuangan kita dalam membina aset. Alright. Okey tuan-puan. Okey, kenapa tuan-puan Sebab apa? Sebab bila kita berbisnes, kita ada beberapa fasa tuan-puan. Iaitu fasa mula-mula, iaitu fasa lahir. Okey, fasa lahir ni kita baru buat bisnes. Okey. Kemudian kita ada fasa membesar. Kita dah mula pandai menjual, okey. Dah kata tu menghasilkan jualan yang mungkin ribu-ribu, 10-20 ribu, okey. Fasa mula perniagaan kita membesar. Okey, bila kita membesar, kita juga mungkin ada juga kita punya team. Sebab apa? Kita dah ada wang ni, dah ada duit ni. Kita nak pergi peringkat seterusnya. Okey, kenapa saya kongsikan perkara-perkara ini tuan-puan Sebab apa? Sebab dalam bisnes ni ada fasa dan cabaran dia masing-masing. Okey, ada fasa cabaran. Ada cabaran di setiap fasa. Bila kita ada cabaran setiap fasa tu, ada tentulah kita perlukan perkara yang baru. Perkara yang baru iaitu ilmu yang baru, kemahiran yang baru, mungkin talent yang baru untuk mereka kita ke hadapan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok fasa nombor 4 iaitu fasa merundum ataupun fasa evolusi. Siapa yang share tu? Love. Okey, thank you. Alright, sekejap saya tengok dulu. Okey, saya tak nampak. Okey, komen live, hashtag live. Alright. Okey, kejap So, saya dua tempat hari ni saya live tuan-tuan. Dah macam superstar dah rasa. Okey, tadi saya live dekat Instagram, sekarang saya live dekat Facebook pula. Okey, tuan-tuan, tak apa tuan-tuan kita kongsi je, kita kongsi. Alright, tuan-tuan. Saya continue tuan-tuan. Okey, kita nak set goal sebab apa? Di fasa lahir tuan-tuan, kita belajar cara-cara menjual, cara-cara memproduksi barang, cara-cara memasarkan perniagaan kita. Tak kira lah sama ada bisnes ataupun perniagaan servis. Okey, tapi saya nak kongsi satu tip tuan-puan tip rahsia Sebolehnya tuan-puan sebolehnya
kita carilah, juallah produk ataupun servis yang berulang. Yang maksud bukan berulang, yang orang beli berkali-kali. Okey, yang beli berkali-kali tuan-puan, bukan beli satu kali. Kalau beli satu kali tuan-puan, sampai bila kita nak pergi haji Wan? Tuan-puan, sebab apa saya dulu pun macam tu juga kan. Kita nak boleh, kalau seboleh je klien kita, pelanggan kita datang untuk buat repeat sale tuan. Dengan cara itulah kita boleh kembangkan perniagaan kita tuan-puan. Sebab itulah tuan-puan, kalau kita tengok iPhone atau macam-macam phone, setiap tahun dia keluar model baru. Setiap tahun keluar model baru. Feature sampai sama je tuan-puan, cuma tambah sikit-sikit saja. Kenapa? Tetapi mereka jual brand sebagai contoh, menjual experience sebagai contoh. Itu antara cara dia punya strategi tuan-puan tapi kalau kata peringkat pemilihan pasal lahir ni, kita nak start business, bisnes apa aku nak buat ni apa aku nak buat ni, nak jadi ejen ke, nak jual produk kosmetik ke, nak jual produk kacang ke, sambal ke, apa kan. So kita kena fikir tuan-puan Okey, kemudian peringkat seterusnya, kejap saya tengok. Okey, iaitu peringkat membesar. Okey, kita dah develop team. Kemudian peringkat fasa matang. Okey, kemungkinan kita dah matang ni, kita dah ada bisnes yang bersistem. Sekiranya tak ada sistem, sekiranya tak ada SOP, SOP ni kita hanya maksudnya prosedur kan. Senang kapal kita karam tuan-puan Senang kapal kita karam. Sebab apa? Mentaliti seorang pekerja tuan-puan sangat berlainan dengan mentaliti seorang peniaga tuan-puan. Okey. Saya dulu seorang pekerja tuan-puan. Saya tahu cukup bulan saya achieve serta target ke apa, saya dapat saya bayar gaji. Saya tak pening kepala. Tapi bos saya kena pening kepala. Saya mencari mana lagi business opportunity, apa semua, nak maintain macam mana aku nak bayar gaji. Itu dia tuan-puan. Betul lain. Masa mula saya peringkat pekerja, saya tak tahu. Tapi bila saya dah peringkat pendidikan, baru saya tahu, sebegini keadaan dia. Bagaimana kita nak mengurus emosi, bagaimana kita nak mengurus staff kita yang macam entah apa-apa kan. Yang dia datang, katanya nak bekerja, tapi bukan nak bekerja. Sebagai contoh lah kan. Sebagai contoh. Yes. Sebab tu kita fasa lahir ni tuan-puan adalah fasa asas kita tuan-puan Fasa asas kita menjual adalah fasa kita mendevelop kita punya karakter, personality. Fasa kita apa tu panggil develop bimbing kita nak keluarkan kita punya karakter, kita nak personality, macam mana jadi pemimpin, macam mana nak bercakap dengan orang, berinteraksi, nak mempengaruhi. So perkara ini yang kita kena belajarlah pada waktu fasa-fasa tu. Kemudian fasa matang kemudian mungkin ada juga masalah politik dalaman. Kemudian ada juga pesaing yang cukup rapat tiba-tiba kan. Tiba-tiba dia masuk market aku kan, sebagai contoh lah kan. Fasa matang ni, fasa matang. Kemudian ada fasa yang jatuh, iaitu fasa merundum. Fasa merundum tuan-puan. Fasa merundum tuan-puan ini yang berlaku kepada big brand tuan-puan Contoh syarikat yang saya pernah bekerja dahulu, iaitu syarikat utusan satu ketika pernah jadi nombor 1, tetapi kenapa dia berundum tuan-puan walaupun jenama dia sangat kata tu dikenali ramai, masih dikenali ramai. Sebab apa? Dia tidak berinovasi tuan-puan dia akan sampai satu level mantang. Fasa mantang ni fasa yang agak berbahaya, di mana kita kedudukan selesa tuan-puan. Selesa kan, kita tak rasa tak ada orang nak konflik dengan aku kan, relax kan, kenapa kena nak kecoh-kecoh. Alright tuan-puan, fasa merundum. Bukan utusan saja tuan-puan. Kita tengok jenama Nokia, jenama BlackBerry pun berlaku perkara yang sama tuan-puan. Berlaku perkara yang sama. Di mana mereka tak inovasi. Mereka duduk selesa. Kompetitor datang pun tak buat apa kita dah besar. Kita ada berjuta-juta, berbilion-bilion kan. Akhirnya begitulah dia berbisnes tuan-puan So bila kita tuan-puan tahu ni, ini adalah boleh dijadikan sebagai satu peta tuan-puan. Peta tuan-puan untuk membina bisnes. So kalau kita melihat bisnes kita kecil, maka kita akan jadi hasil dia pun kecil tuan-puan. So kemudian ada fasa yang kedua, fasa evolusi Fasa evolusi. Untuk pengetahuan tuan-puan, jenama Apple pernah melalui fasa matang di mana ketika itu mereka mengeluarkan komputer Apple II. Tak silap saya Lisa kot. Tak silap saya lah. Lisa, tetapi dia punya jualan tu tidak memberasangkan tidak memberasangkan. Kemudian founder dia, pengasasnya ditendang sendiri daripada syarikatnya. Ni fasa matang lah. Di mata company tu dah level yang sangat tinggi, dan memerlukan ramai pekerja.
okey, dan memerlukan banyak modal. Okey, bila banyak modal dia perlukan banyaklah orang kata tu pemegang saham. Tuan-puan. Sebab apa? Bila tuan ada mindset untuk membesarkan bisnes sebagai contoh dan bisnes tuan ada bersistem, sebenarnya ramai orang di luar sana akan look forward untuk menginvest atau melabur dalam bisnes tuan-puan sekiranya tuan dapat membuktikan yang sebenarnya bisnes tuan ni mendatangkan hasil. Sekurang-kurangnya dalam 5 tahun sebagai contoh. Sebab apa? Macam mana nak tahu tuan-puan bisnes mendatangkan hasil atau tidak? Okey, sebab apa? Bila di peringkat growth ni tuan-puan, kemungkinan besar tuan-puan punya syarikat ada dah tukar convert dalam sedia bahat. Kita ada dipanggil report card yang panggil tadi. Okey, income statement, cash flow statement apa semua ni kan. So benda-benda tu yang akan ditengok oleh para investor lah, pelabur lah khasnya. Okey. So itu peringkat yang seterusnya. Alright, ni apa engagement business So bila peringkat di seterusnya ni barulah tuan-puan peringkat batang ni tuan-puan boleh beli aset. Barulah ada cash reserve. Beli aset okey. Sebab apa? Kalau tak ada aset macam mana nak maintain? Okey, sebab apa? Bila contohnya macam kumpulan yang tempat saya kerja dulu, okey, dia ada aset. Tapi sebab apa? Dah tak boleh sustain, dah tak boleh tahan lagi, terpaksa jual aset. Akhirnya begitulah dia. Okey. Dan inilah dia struktur sebuah bisnes ya tuan-puan struktur sebuah buah bisnes di mana tuan-puan tengok senang ke buat bisnes tuan-puan? Senang ke? Kalau kita jadi founder produk ke apa benda ke, inilah dia struktur bisnes Okay, kita ada admin, kita ada finance, kita ada human resource, sumber manusia. Kita juga ada bahagian operasi, produk, publication tu tak ada lah. Research pun jarang ada. Kemudian ada sales marketing Dan setiap ni tuan-puan tuan kena ada ilmu. Tuan-puan kena ada ilmu. Tuan-puan kena ada ilmu. Saya percaya tuan-puan, kalau tuan ada business admin pun belum tentulah. Belum tentu tuan punya game solid lah. Saya boleh cakap lah, insya-Allah. Tak tahulah kan. Belum tentulah. Sebab apa? Dia punya cabaran tu lain macam tuan-puan. Ada lain macam. Kalau kata tuan kepada mereka yang dapat lalui ini memang betul-betul solid lah dia punya game. Alright tuan-puan. Seterusnya, di struktur sebuah business. Ini jangan saya kata tadi, setiap department ni ada cabaran dia, ada ilmu baru yang perlu kita mahir. Especially bila kita menjadi tuan punya syarikat. Ya tuan-puan. Seterusnya. So, mengapa kita kena ada strategi jangka masa? Kena ada jangka masa maknanya kita kena ada timeline lah. Maknanya supaya untuk kita ketahui bisnes kita usaha ni dapat tak hasil dapat capai EP yang utama kita ataupun tidak. Biasanya macam saya rujuk dekat mentor-mentor saya, kita kena bagi masa dalam 2 tahun atau 3 tahun. Kalau tidak datangkan hasil yang kita macam kita nak, kita tukar bisnes lain. Jangan kita buang masa. Jangan kita jumut lah bisnes yang kita ada, yang kita rasa kita syok sendiri. So untuk kita ketahui apa yang perlu dipertingkatkan, apa yang perlu dikurangkan. Seterusnya tuan-puan, untuk kita ketahui, untuk kita pasti apa cabaran kita perlu lalui untuk peringkat seterusnya. Macam saya kata tadi, kita ada beberapa fasa. Beberapa fasa yang kita kena lalui. Jadi untuk kemudian kita nak memantapkan lagi aktiviti utama yang boleh menjanakan pendapatan. Seperti yang cakap tadi, kita nak mengukur kemajuan bisnes kita. Kita tengok progress bisnes kita, sama ada dia maju ataupun tidak. Dan seterusnya, impian kecil dan impian besar. Ini saya cerita pasal, saya kongsikan mengenai mindset sebab apa? Bila kita nak pergi ke perjalanan yang agak jauh, kita kena ada mindset yang agak berlainan lah maksudnya. Sebab mindset macam saya kata tadi lah, mindset seorang pekerja dengan seorang businessman, seorang peniaga adalah sangat berbeza. So bila kita berimpian kecil, kita cukup terima macam ni punya. Macam ni. Bila kita berimpian kecil, kita cukup ya, terimalah seadanya. Itu impian kecil dan kita semakin selesa dan kita pun semakin berkarat. Dan kita juga takut mengambil risiko. Betul. Kemudian pasaran bisnes semakin kecil. Sebab apa? Kita punya fikiran tu limited, terhad ke situ sebab kita tak perlu fikir jauh lagi dah. Dan bila ada pesaing apa semua tu,
kita mungkin tak sedar, ya, kita mungkin tak sedar dan mungkin besaran bisnes kita makin mengecil. Itu yang berlaku pada bisnes arwah atuk saya dulu. Ya. Dia antara orang yang pertama yang mempelopori keropok lekor dekat kawasan dulu. Kan, kemudian makin lama ada pesaing lain. So, seterusnya pasaran makin mengecil. So, berlakulah kata tu perlawanan harga. Itu dia. Okey, kemudian masih berada di tahap yang sama. Okey, tu impian kita kecil lah. Sampailah kita tutup kedai tu akhirnya. Sebab apa, dah tak mampu lagi, dah penat. Kita jadi burn out. Kita jadi burn out ni maknanya kita dah fed up lah. Sama je kan, tak ada growth, tak ada apa kan. Ada setengah orang kata tahun ni dia macam ni, tahun depan dia macam tu lah. Tahun ni tu dia maknanya ada peningkatan hidup dalam kehidupan dia, ya. Okey tuan-puan, okey, ini berimpian kecil. Okey, so apa bezanya? Tapi itu jadi macam orang kata tu, macam saya kata tadilah, perlu ke kita dapat bisnes juta-juta? Cukuplah kita makamkan. Kita pulang kepada individu tuan-puan. Ada orang selesa berkereta kancing pun tak apa kan, ada orang selesa berkaitan ni, itu kepulang kepada masing-masing. Okey, saya tak cakap benda ni betul, saya tak cakap benda ni salah. Okey, tepuk dada, tanyalah fikiran. Okey, tanyalah akal. Jangan ikut hati. Okey. Okey, kalau kita berimpian besar pula, macam mana puan kita mula fokus mencari jalan dan cara dan peluang tuan-puan okey. Kita akan mencari peluang bila kita ada impian besar, sebab kita dah bina kan. Kerana kita bertindak pula untuk mencapai ke fasa seterusnya. Sebab ialah kita dah cari jalan, kita mencari ilmu, kita mencari mentor, kita mencari coach, kita mencari sistem yang bagus, efektif, kan? Kita mungkin mencari apa cara sebagai bisnes, apa cara aku nak kurangkan kos sebagai contoh. Apa aku nak cari, supaya mana aku nak cari lagi murah sebagai contoh. Kan? Dan kita mengambil risiko pula untuk membesarkan bisnes, iaitu kita mengambil team member, iaitu talent, dia panggil talent, bakat ya tuan-tuan ini pun adalah perkara yang penting tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita nak build talent ni, kita kena cari yang betul-betul tuan-tuan, kena tapis betul-betul. Kan? Sebab apa kita nak bawa satu kapal tuan-puan? Especially bila khasnya bila kapal kita kecil. Kan? Semuanya kita kena buat sesama, bergerak seiring kalau tak boleh kan, aku kayuh kau tak kayuh, tak boleh macam tu tuan. Tak boleh sukar. Okey, sebab tu kita kena ada ilmu dekat situ. So macam kata tadi lah, bila kita ada impian besar, kita mula mencari ilmu. Kita mula mencari orang kata, saya kata macam saya repeat tadi lah. Dan bila kita sampai satu peringkat tu, keyakinan kita mula bertambah tuan-puan kita dah menghasilkan jualan RM50,000 sebagai contoh, RM100,000, juta-juta. Mula kita rasa rupanya kita boleh buat benda ni. Mulanya aku mula-mula kita ada suara halus dalam fikiran kita kata, kau ni tak guna lah, kau tak payahlah, kau duduk je lah celah berlubang tu kan. Macam tu lah kita, kau apa taruhan kau bukan ada belajar tinggi-tinggi pun kan, kau duduk kampung je kan. Mungkin macam ada cara, ada suara-suara sumbang suara-suara monyet yang kata dekat situ. Ada like tu, banyak like. Alhamdulillah, thank you. Sorry kalau boleh komen. Sorry, I tak nampak. I just focus on my saya tak nampak. Saya nampak komen. Kalau ada komen saya nampak. Saya boleh masukkan. Tapi saya nak masuk slide ni, saya cerita je lah. Okay, terima kasih jatuh di like. Kalau boleh share. Okay, thank you. Kalau ada tengok, besok replay. #replay tuan-puan. Okay, seterusnya, kita juga berpeluang untuk mencipta dan mencana pendapatan lain Okey, bila kita dah bina satu sistem mesin duit tuan-puan, okey, bila kita dah tahu bina mesin duit, kita boleh cari pula cara lain untuk bina mesin duit nombor 2 tuan-puan. Ya tuan-puan? Tujuannya tuan-puan sebab apa? Sebab ada satu masa nanti mesin duit kita ni tak boleh pakai. Sebagai contoh tuan-puan So sebab itulah kita kena fikirkan cara yang lain tuan-puan. Kena fikirkan cara lain-lain. Okey, sebab apa? Bila tuan-puan jadi seorang usahawan ni, atau entrepreneur, atau wirausahawan dalam bahasa Indonesia tuan-puan wirausahawan, bangsa pejuang apa semua benda tu kan tuan-puan Sebab apa? Kita punya kerja dia tuan-puan adalah untuk menyelesaikan masalah tuan. Setiap hari adalah masalah baru. Setiap hari ada masalah yang baru. Sama ada masalah tu masalah yang baik atau masalah kurang baik. Okey, so kita kena pandai mencari cerita masalah. Bukan cerita masalah, menyelesaikan masalah. Okey tuan-puan, sebab apa kita tak boleh komplain. Kalau kita komplain, kita tak masuk dalam bidang ni tuan-puan. Kita tak masuk menjaga ni. Sebab kita komplain lama-lama kita macam contohnya, aku tak ada duit lah, nak modal lah nak belajar ni.
Aku tak ada duit lah nak beli tools ni. Aku tak ada duit lah nak beli alat ni. Aku tak nak lah berlabur dalam ni. Sebagai contoh kan. Tak boleh tuan-puan. Sebab apa? Bila duit baru nak masuk tuan-puan. Bak kata kawan baik saya. Kalau duit baru nak masuk duit kecil mau keluar dulu mah. Duit kecil mau keluar dulu mah. Kan? Kalau you nak business, katakanlah you nak sale 10,000, kan? You kenalah keluar duit marketing 30%, 20%. Kalau nak marketing nak sale 100,000, keluarlah 30%. Barulah sale tu masuk. Tapi kalau kata nak zero cost saja, kan? Sampai bila tuan-puan? Okey, tapi tak ada salah. Kan tak ada masalah. Dia ibarat dia macam ni tuan-puan, Okey. Kalau nak ke Kota Baru, okey, Newcastle, tuan-puan boleh naik jalan kaki. Okey, sebab apa? Zero cost. Sampai juga tuan-puan. Zero cost, tapi lambat sikit tuan-puan. Tapi tuan-puan boleh juga kata tu naik kapal terbang. Okey, tapi jimat masa. Kan bila dapat jimat masa, tuan boleh buat apa? Boleh cari peluang yang lain. Itulah ibarat dia tuan. Sebab apa tuan-puan? Masa mencuburi kita macam yang kita tahu tuan-puan masa mencuburi kita. Saya bercakap pada diri saya sendirilah. Bukan daripada tuan-puan saja, saya bercakap diri saya sendiri. Okey. Okey, insya-Allah tuan-puan kita baca. Alright. Okey, let's do it. Alright, next one. Okey, so kita mencipta peluang kepada orang lain. Ya, okey, so bermaknanya kita kata tu mencipta pekerjaan lah. So bila kita berpeluang atau tu beri peluang pekerjaan kepada orang lain tu, kita bukan beri peluang kepada seorang sebenarnya. Kata especially untuk orang yang dah berkahwin. Okey, dia ada anak, dia ada isteri, okey, dia ada mak bapak dia, kan? Jadi itu cara kita berdakwah lah sebenarnya. Itu cara kita berdakwah lah juga, kan? Bukan saja kita buat duit saja tak, kan? Ada juga kita kena bayar cukai, kena bayar tu, kena bayar ni. So macam-macam yang kita kena lalui. Ya, iaitu dari segi spiritual lah. Okey tuan-puan. Okey, seterusnya. Okey, last kali adalah nombor 7. Bina aset untuk legacy tuan-puan. Okey, sebab itulah saya tengok macam orang Cina. Okey, macam orang Cina tuan-puan bangsa bukan Melayu, Cina ya. Mereka ada beberapa generasi yang yang menjalankan perniagaan mereka. Okey, tapi sama juga macam orang Jepun. Okey, di Jepun sana saya tengok ada satu statistik yang mengatakan hampir 10,000 bisnes. Ada bisnes yang berusia 100 tahun ya kat Jepun sana. Okey, bermakna dia punya disiplin tu sangat tinggi dekat sana. Okey, dia perniagaan tu diteruskan terus-menerus mungkin daripada cucu cicit dia. Okey, seperti yang tuan dia maklum, kalau dah berbisnes bukan perkara yang mudah. Okey, kalau tuan-puan menceburi perniagaan daripada keluarga tuan-puan sendiri yang tak ada menceburi bidang perniagaan, okey, nak ubah hidup, kan? Ini adalah antara perkara yang kita perlu tahulah, yang saya rasa kita patut tahu, iaitu kita perlu ada impian besar. Kerana apa tuan-puan? Kerana apa? Saya bagi tahu sikit. Okey, ni sebab apa? Mindset impian besar tu penting tuan-puan sebab apa saya nak cerita pasal RAS ni RES Okey, sebab ni sains sikit kan Okey. Sebab di dalam fikiran kita kita kena tahu macam mana kita punya otak ni berfungsi. Sama seperti kita tengok kita punya telefon tuan-puan. Macam mana dia punya macam mana dia berfungsi tuan-puan otak kita ni Kita ada satu kelenjar dia panggil RES, dia panggil RAS RES ni tuan-puan, dia punya fungsi dia. Fungsi dia apa tuan-puan? Saya lupa. Okey. Fungsi dia sebagai tuan-puan. Fungsi dia sebagai magnet tuan-puan Selain pada magnet, okey, magnet untuk perhatian. Perhatian okey. Macam mana tuan-puan Pernah tak tuan-puan memikirkan kata tu kereta impian? Sebagai contoh, tuan-puan inginkan kereta Mercedes sebagai contoh. Okey, warna kuning. Okey, impian tuan-puan sebagai contoh Dan besok lusa tu tuan-puan asyik nampak je kereta tu. Asyik nampak je kereta tu. Kan? Kenapa tuan-puan? Itu dinamakan RES, iaitu sistem tuan-puan, iaitu sistem kelenjar ni telah memberi perhatian kepada perkara tersebut. Selain daripada itu, RES juga berfungsi sebagai penghalang, penapis tuan-puan Okey, apabila kita dah beri perhatian kepada sesuatu impian sebagai contoh, dia akan menolak perkara-perkara yang lain. Sama juga macam perkara yang kita tak suka. Sebagai contoh,
uh, sebagai contoh apa kejap sekiranya kita rasa kita sebagai contoh kita rasa kita tak pandai menjual sebagai contoh kita dah beri perhatian, kita dah menyekat kita punya fikiran tu daripada kita menjual. Sebab apa, kita dah letak satu mental block yang kita tak pandai. Okey, sebab tu kalau sebolehnya saya katakan kepada saya punya jangan kata kita tak tahu, kata kita belum tahu. Okey, sebab apa, bila kita kata belum tahu, kita ada inisiatif untuk mengambil tahu. Okey, kalau kita tak tahu, maknanya kita tak tahu langsung, kita dah cut off kan tu. Maknanya kita punya RAS tu tidak akan bertindak. Okey, dan kenapa inilah dia? Sebab apa? Sebab bila impian kita besar, RAS ni dia akan mencari jalan. Okey, mencari jalan untuk kita mencapai impian tersebut. Dia akan mencari jalan dalam fikiran kita. Okey, di mana RAS duduk tuan-puan Di mana Okey, kejap Okey, macam tuan-puan tengok kan RAS tu dia membantu, dia macam personal assistant kita membantu kita untuk mencapai kita punya goal tuan-puan. Oh, okey. Oh, ada. Thank you. Thank you Izada. Right. Okey tuan-puan, ini dia RAS tuan-puan Okey. Kenapa tuan-puan sebab RAS dia duduk tuan-puan, dia duduk dekat kita punya minda separuh sedar tuan-puan. Minda separuh sedar, iaitu dekat mana tuan-puan? Okey, kita punya minda dia puan, dia pada panggil conscious mind, minda sedar, minda tak sedar, minda separuh sedar. Okey, minda yang tak sedar langsung. Di mana kita ada okey, di bawah sekali. Okey, iaitu kemungkinan kita ada trauma, ada berlaku keganasan ke dekat kita punya waktu zaman kita kecil. Okey, rasa malu, okey, yang orang tak kita nak orang tahu. Okey, ini yang tertanam dalam fikiran kita tuan-puan Ini yang tertanam. Kemudian di subconscious mind kita pula, kita ada rasa takut. Okey, kita punya self image, kita punya diri kita sendiri rasa macam aku ni seorang malu lah, tak boleh lah, aku ni tak cantik lah, aku ni bodoh lah. Sebab itu yang cikgu kita bagi tahu dulu. Itu yang kawan-kawan kita bagi tahu dulu. Itu yang mak kita atau pakcik kita, sepupu kita yang selalu cakap kita. Sebab inilah pengalaman yang kita kumpul waktu kita di level tengah membesar dulu, waktu umur 9 tahun sampai 15 tahun. Okey, tengah develop, kita tengah develop. Kita tengah absorb semua segala benda. Dekat TV kita tengok, dekat magazine, dekat majalah kita tengok, dekat wayang kita tengok. Cikgu kita ajar macam tu, girlfriend kita ajar macam tu, kan? Akhirnya kita tertanamlah satu kepercayaan. Okey, kepercayaan kita dalam minda separuh sedar tuan-puan Sebagai contoh macam kita takut di reject. Okey, fear of rejection ni tuan, maknanya bukan perkara yang perkara yang semua orang alami. Siapa tak suka kena reject? Sebab apa, bila kita kena reject tu kita rasa macam kita tak bernilai sebagai contoh lah kan. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan. Sebab apa? Sebab kita dah tanam macam tu. Sebab tu ramai orang tak nak, orang kata tu, belajar menjual tuan-puan. Sebab tu ramai orang tak nak, orang kata tu, beraksi dalam depan kamera ni. Sebab apa? Sebab kita malu dengan kawan-kawan kita tuan-puan. Kita malu dengan orang lain. Sedangkan kita tak explore pun diri kita lagi. Kita tak tahu pun lagi. Sebab apa, perkara-perkara ni yang kita kata, yang kita tanam dalam minda separuh sedar kita, yang perlu kita, kata tu, programkan balik. Program balik. Okey, sebab apa kata tuan-tuan Okey, macam contoh dia, macam saya punya subconscious mind saya sebab saya sebab dari umur saya 14 tahun 13 tahun saya dah mula start berniaga dekat koperasi. Saya dah mula start bekerja dekat surau, saya dah bekerja dekat masjid. Okey, sejak mula tu saya dah tak kira. Saya percaya dekat diri saya, duit ni saya kena cari sendiri. Bukan orang lain. Saya tak boleh salahkan orang lain. Saya tak boleh salahkan mak bapak saya tak boleh salahkan apa. Saya terima je. Kan? Dan saya kata tu, saya fikir, mental picture saya, kepercayaan saya, kita ni bila kita berusaha sendiri tu sesuatu yang mulia. Yang noble. Yang kata tu mulia. Sebab kita tengok hero-hero tu, itu percayaan saya. Bila tengok hero tu, okey, buat sesuatu kebaikan pada orang ni, satu yang bagus lah. Itu kepercayaan saya. Okey, tuan-puan Okay, next one conscious mind Okay, so kita kena ada, sebab apa? Sebab RAS ni dia terbabit dengan kita punya orang kata tu tabiat tuan-puan tabiat. Bila kita lakukan berulang kali, dia akan dapat program yang baru. Okay, sebab tu kita kena ada winning mindset ni, sebab kita kena tukar balik program kita. Okay, yang ni saya kata tadi. Okay, bagaimana kita dapat winning mindset? Kita kena ada big goal balik. Big why. Okay, yang macam Dr. Azizan katanya. Yang kata big why tu kan, maknanya kita tanam balik
start balik programming balik kita punya minda. Okey, kebanyakan kepada kita yang kemudian sebagai contoh, tahun lepas 2 tahun lepas saya berlaku satu kata tu, saya rasa depressed dengan diri saya, dan saya rasa macam tak best lah. Macam-macam berlaku pada kehidupan saya kan. Dan saya rasa macam nak exit sebagai contoh. Saya rasa macam tak berguna sebagai contoh kan. Akhirnya saya belajar, saya pergi jumpa terapi. Okey, saya tanya kenapa saya rasa macam ni. Okey. Dan bila saya tengok tu, dia terapi tu dia menyelam kepada saya punya minda separuh sedar, dan baru saya tahu kenapa. Okay. So bila kita nak ada winning mindset ni, kita kena tahu apa punya kita punya big goal, big why. Maknanya goal yang paling besar dalam kehidupan kita. Dalam subconscious mind dia. Sebab tu kalau kita tulis dalam, bila ada satu aktiviti yang di mana dipanggil goal setting activity, kita kena tulis 20, minimum 20 goal, impian kita dalam goal setting. Sebab apa? Yang impian yang atas-atas tu tak besar sangat. Yang 20 yang ke bawah tu, itulah impian yang paling dalam lah sebenarnya. Kemudian kita kena cari role model. Okey, siapa kita punya idola lah orang kata tu kan. Dan kita guna gelak tabiat dan amalan orang berjaya ni. Sebab apa? Orang kata sukses ni dia ada tinggal footprint, jejak langkah So kita tiru je lah dia punya tu, jejak langkah dia. So boleh kita duduk bukan duduk rumah. Kita dapat duduk bekerja dengan dia, tengok tabiat dia, apa amalan dia, mungkin insya-Allah kita boleh berjaya. Okey, kita ambil pencik dia. Kemudian massive imperfect action tuan-tuan Okey, sebenarnya untuk buat live macam ni tu bukan perkara yang mudah tuan-tuan Okey, tapi saya buat je juga. Bukan saya buat juga walaupun tak ada orang pun saya buat juga. Saya take action. Okey, sebab apa? Sebab saya tahu, saya berpendapat ada ramai orang nak tahu, mungkin nak belajar daripada pengalaman saya. Okey, saya share je. Okey, tak apa. Okey. Mungkin bukan sekarang, mungkin tahun depan, tapi mungkin tuan-puan tak guna, tapi mungkin anak saya boleh guna, insya-Allah. Okey tuan-puan. Alright, so we take the MC impression, because why, bila kita delay tuan-puan, kita punya orang panggil little beast tuan-puan Okey, kalau orang panggil lizard monkey lah, apa benda lah, apa kan, itu dia punya suara-suara kecil ni kan. Yang dekat subconscious mind ni, tu RAS tadi lah. RAS tadi yang activate jugalah, sebab dia nak protect kita lah, mungkin juga lah. Dia nak protect kan. Dia nak protect. Tapi tuan-puan saya RAS je tuan. Okey, tapi tak apa dah. Saya tak nak cerita lah. Okey, nanti lagi pula topik. Okey, so massive imperfect action tuan-puan ambil je tindakan. Okey, sebab kita ada 5 saat 5 saat saya belajar daripada Mel Robbins Nama dia Mel Robbins. Kita ada 5 second punya window yang untuk kita buat decision. Okey, kalau kata 5 second kita tak buat decision tu, kita punya suara tu akan start bercakap dengan kita, dan kita takkan ambil, kita akan start meragui kita punya diri sendiri. Meragui tu kenapa tuan-puan? Sebab tu was-was kan. Was-was tu datang daripada mana? Okey. Was-was tu datang dari mana-mana. Terpulang pada yang fikir pada tuan. Kemudian teman rapat kita, circle kita. Okey, tuan-puan nak tahu berapa pendapatan tuan? Okey, tuan-puan tengok dekat siapa circle tuan-puan. Siapa yang rapat dengan tuan-puan? Dekat situ level tuan-puan. Okey. Jadi bukanlah kita tak boleh berkawan, tapi kita kena cari circle yang lain juga yang untuk menambah pendapatan kita tuan-puan. Okey, seterusnya kita kena tambah ilmu melalui video, audio, buku, kemudian workshop, kemudian buat macam saya kata tadi tuan-puan. Okey, setiap fasa dalam bisnes kita perlukan perkara baru. Okey, ilmu baru. Sama juga macam kita pergi sekolah. Okey, kalau tuan-puan masih darjah 1 ataupun tingkatan 1, adakah tuan-puan akan dapat belajar perkara tingkatan 5? Agak sukar kan? Sebab apa? Sebab tak melalui satu proses yang sedia ada. Okey, sebab belum cukup expand. So, kalau tuan-puan masih lagi level dropship dan agent, tak apa, belajar juga. Okey, step by step. Okey, follow macam mana jadi stockist, kemudian baru jadi founder, kemudian menjadi expand jadi businesses. Okey. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, saya nak kisah Speakmart tuan-puan. Alright. Okey, so tadi saya cerita mengenai mindset tuan-puan Sebab apa, kenapa saya kongsikan kisah Speakmart ni tuan-puan Sebab apa, bila saya tengok kisah Speakmart ni, saya tengok wow, hebatlah saudara ni kan, Mr. Lee ni kan, walaupun dia berumur, dia kurang upaya sejak 8 bulan tuan-puan, tetapi dia masih lagi menjadi multi-millionaire tuan-puan Okey, sebenarnya billionaire saya rasa tak silap billionaire Okey.
Okey, umur berasal daripada keluarga miskin, bersekolah sehingga darjah 6. Jadi saya melihat kedudukan di diri saya, apa kurangnya saya kan? Kenapa dia boleh macam tu kan? Saya pun tengoklah, oh apa dia punya amalan ke tabiat ke apa benda kan. Mungkin daripada mindset dia lain kot. Okey, sebab tu saya kongsikan di mindset. Okey. Sebab apa? Bila kita mindset kita betul tuan-puan, kan? Strategi ke taktik ke akan lalu. Akan kita mendapat kejelasan, dipanggil clarity tuan-puan. Clarity. Kalau kita tak clear, kita tak dapat je lah sebab kita jadi mind fog dia panggil. Kita ada cabus di fikiran kita. Especially di zaman pandemik ni, kan, banyak daripada antara kawan-kawan kita yang menghadapi cabaran di buang kerja, di bertingkat kerja atau bisnes makin down. Okey, so kita akan dapat this mental fog. Okey, kabus ataupun dipanggil down spiral. Okey, spiral down. Okey, spiral ke bawah, ke pusingan keliling ke bawah spiral down ni sangat berbahaya sebab apa? Dia akan meletakkan kita di keadaan yang itu sangat-sangat lama sehingga kita keluar. Yang boleh buat kita depress ya tuan-puan yang boleh kita buat kita depress. Jadi kalau boleh tuan-puan share lah video ni untuk tuan-puan, sebab mental health ni adalah pembunuh nombor 2 di Malaysia pembunuh senyap nombor 2 selepas sakit jantung. Okey, seterusnya buka kedai runcit pertama pada umur 23 tahun. Okey, sebelum tu menjual kacang di taman perumahannya. Bayangkan tuan-puan menggunakan kursi roda menjual kacang di taman perumahannya. Buka kedai runcit pertama pada umur 23 tahun tuan-puan. Oh, hebat dah tuan. Okey, tahun tahun 2000 dia tukar jenama kepada 99 Speedmart. Nama tu main peranan juga tuan-puan dia nama positioning dia bagi tuan-puan Speed begitu. Speedmart. Sebab apa di tahun 2000 ni tuan-puan, kalau tuan-puan tahu mungkin banyak hypermarket dekat luar sana Okey. Tapi dia mempunyai modus operandi dia buka di kawasan-kawasan yang terdekat dengan penduduk tempatan. Tengok dia punya teknik tuan-tuan macam mana dia punya strategi. Kan, walaupun dia kecil tapi dia ada strategi. Dia buka di taman-taman perumahan. Okey, dengan cara tu orang tak perlu pergi ke mana? Hypermarket. Sebab apa? Dekat tempat dia pada aircon. Tuan-tuan, selesa. Lampu pun malap-malap. Macam pergi kedai yang sangat selesa. Berbanding dengan kedai runcit yang dahulu yang gelap, okey, penuh dengan bau tikus apa semua kan. Yang ni lain dia punya ciri konsep. Okey, tukar jenama kepada 99 Speedmart. Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sebelah kiri tu, itu asal kedai pasar raya dia. So bagaimana tuan-puan bagaimana fikiran dia puan? Sebab fikiran dia besar, dia boleh berevolusi tuan-puan berevolusi. Oh, betul ke betul? Inovasi tuan-puan. Sorry. Dah pukul 12 malam tuan-puan. Okey. Berinovasi tuan-puan. Dia berinovasi tuan-puan untuk membuka konsep yang berlainan tuan-puan. Okey. Dan seterusnya tuan-puan, 2014 dia mempunyai 1000 rangkaian perniagaan 99 Speedmart. Okey, 1000 perniagaan 99 Speedmart. Okey. Dan 2020 mempunyai 1700 buah kedai. Okey tuan-puan, okey. So, bayangkan tuan-puan seorang yang tidak mempunyai apa-apa, yang mempunyai yang serba kekurangan, tetapi tidak meletak batu penghalang okey, di fikirannya untuk ke depan. Okey, dan saya melihat diri saya juga bila saya tengok bukanlah maksudnya bila saya down, saya akan tengoklah macam mana dia ni boleh buat. Kenapa dia boleh, aku tak boleh buat. Macam itulah saya tanya diri saya tuan-puan apa kekurangan kita kan. Kemudian 2015 mereka Mr. Lee okey. Mr. Lee telah membeli jenama Burger King yang bernilai 74 juta tuan-puan. Bernilai 74 juta. 74 juta tuan-puan Kalau cuba tuan fikir kalau dia boleh beli perniagaan bernilai 74 juta, berapa banyak dia punya aset tuan-puan? Cuba tuan-puan fikir. Tapi dia mesti steady je tuan-puan. Bagaimana cara dia mendapat begitu ramai dia punya kedai tuan? Dia menggunakan konsep franchise. Dia menggunakan konsep franchise. Itu dia membukakan dia jaringan distribution je. Tapi kalau kita bisnes kita berfikiran kata aku nak minta 10,000 je lah. Ikut makan. Kan, relax lah buat apa kan. Buat apa nak dapat 1 juta? Aku bisnes gitu. Macam tu lah kan. Tak apa macam tu je lah. Kan, itu je lah. Kan, maknanya kita tak nak invest pada tim pemasaran, invest pada konsultan, kita tak nak invest pada coaching kan. Tadi kita level tu je lah kan.
Dia bersedu-sedu lah. Tapi tak apa tuan-puan, itu pilihan individu. Macam saya kata tadi, terserah pada tuan. Okay, tepuk dada, tanya fikiran, tanya akal. Okay, kalau sanggup, kata tu berbisnes sampai kata tu sampai ke hari tua, why not? Okay. Dan seterusnya, okay, jadi saya nak tanya, okay, tuan-puan, untuk mereka yang okey, tuan-puan tengok saya ada kongsikan cabaran-cabaran dalam perniagaan Okey, bukan perkara yang mudah tuan-puan macam saya kata tadi, cabaran sangat-sangat kata tu bukan semua boleh lakukan, even kalau nak jadi founder pun. Sebab saya ada satu jumpa mereka-mereka yang jadi founder dah invest RM15,000, RM20,000 terus-terus letak produk bawah katil. Kan, sebab apa? Tak buat research, tak buat apa lagi? Tak bersedia untuk tak pernah menjual. Sebab bisnes ikut bisnes ikut orang. Okey, saya nak ajak okay, tuan-tuan nak belajar ke cara janakan RM10,000 sebulan seperti konsep franchise tuan-tuan. Kalau ada tuan-puan yang melihat video ni lepas ni, saya nak tahu siapa yang masih baru dalam bisnes, saya nak ajarkan, saya nak kongsikan cara okay, janakan RM10,000 sebulan. Okey, seperti konsep franchise. Okey, tapi apa yang perlu tuan buat adalah komen di bawah dan saya akan kongsikan 7 jenis pendapatan yang anda wajib tahu tuan-puan di dalam video akan datang kepada mereka yang komen ni. Okey, ni special group tuan-puan, saya tak nak banyak-banyak okey. Sebab apa? Sebab saya nak cari orang yang kata tu saya nak tolong, nak bantu mereka yang tentu yang nak ke hadapan lah, yang nak kata tu masih tengah memilih kan, yang rasa saya dapat membantu mereka ke depan saya juga akan kongsikan formula seed formula seed ni apa saya akan terangkan dalam video akan datang. Okey, sebab apa tuan-puan, telah terbukti tuan-puan tahun ni adalah tahun 2 tahun ni adalah tahun yang di mana kita ketahui kalau kita ada satu jenis pendapatan adalah sangat-sangat kata tu berbahaya sebenarnya. Sangat berbahaya, di mana kita diparas satu langkah daripada kemiskinan saja. Okey, ini saya cakap bukan kongsi tuan-puan kepada diri saya sendiri, pada mungkin anak saya sendiri kan. Okey, dan model bisnes dan saya akan kongsi juga model bisnes sistem yang mudah dan pantas menjana keuntungan. Okey tuan-puan. Okey, perkara ni saya akan kongsikan kejap di dalam video yang akan datang, live yang akan datang. Okey, saya akan kongsikan juga. Okey, so sekarang kiranya tuan-puan dapat kata tu menonton video ni besok. Okey, minta tolong dan minta manfaat, minta tolong tulis hashtag komen hashtag replay. Okey, dan kalau boleh share supaya ramai lagi yang tahu mengenai perkara ini dan ramai lagi yang akan dapat mengubah kehidupan mereka tuan-puan. Okey, dan saya percaya ramai yang masih mencari-cari apa bisnes yang patut mereka buat, apa bisnes yang menguntungkan. Okey, semua bisnes menguntungkan tuan-puan. Okey, tapi pokok pangkalnya kepada diri kita juga. Okey, kalau kita banyak ilmu, pengalaman pun, kalau kita tindakan tu tak ada, sama je cerita dia tuan-puan. Okey, saya bercakapkan diri saya sendiri tuan-puan Okey, kita sama-sama. Okey, insya-Allah tuan-puan, sekiranya video ni membantu, share kepada di page tuan-puan. So harap mereka yang menginginkan perubahan hidup dapat melakukannya. Okey, terima kasih banyak. Salam nuzul Quran dan selamat bercuti. Assalamualaikum.